Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita jumpa lagi dalam kelas kita. Okey, sebelum kita mulakan kelas kita pada hari ini, murid-murid boleh baca doa dulu, berhentikan video dulu, baca doa dulu seperti yang kita baca dalam kelas. Okey. Okey, hari ini adalah hari Khamis bersamaan 29 Julai 2021. Kelas sirah kita tahun 5 akan beralih kepada tajuk baru kita hari ini, pelajaran 6. Pelajaran 6, kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, rasanya insya-Allah lah murid tahun 5 tahu dah tak kewafatan tu apa. Kewafatan ni maksudnya adalah kematian. Jadi ni kita nak cerita tentang detik-detik kematian lah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, boleh buka buku teks muka surat 47. Okey, yang ni sebelum kita masuk tajuk yang kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ni muallimah nak kita sama-sama mengulang kaji sikitlah apa yang kita belajar sebelum ni, iaitu perkembangan agama Islam dari sudut perundangan. Okey, dari sudut perundangan ni kita nak tengok sedikit pengajaran dia dah. Pengajaran perkembangan agama Islam dari sudut perundangan. Okey. Bila kita belajar semua tentang perkembangan agama Islam dari sudut perundangan ni, okey, kita kena yakin yang Allah harapnya itu dapat menambah keyakinan kita yang Allah itu adalah Maha Adil. Tengok kalau perundangan Islam ni dia tak kisah pangkat atau siapa pun dia tetap kena undang-undang yang sama, kan? Okey. Dan segala kekuasaan adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang ni yang paling penting awak kena tahu, hukuman yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bukan untuk menyusahkan manusia, tetapi untuk memberi pengajaran kepada yang lain, kan? Untuk memberi pengajaran kepada yang lain. Kalau kita tengok belajar molek tentang betul-betul tentang undang-undang Islam ni, kita akan nampaklah orang lain sebenarnya akan jadi serik bila tengok hukuman secara Islam tu. Okey. Ni kita akan masuk terus kepada tajuk kita pada hari ini, muka surat 48. Okey. Jadi dalam tajuk peristiwa kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, kita akan belajar terlalu banyak perkara. Banyaklah yang kita akan belajar tentang kewafatan Nabi Muhammad. Okey, dan hari ini tak masuk lagi yang cerita kematian. Hari ni kita nak cerita dulu tentang Hajjatul Wida ni. Okey, Hajjatul Wida ni kita panggil sebagai haji perpisahan dah. Haji perpisahan. Sebelum daripada Nabi meninggal, Nabi ada buat haji. Okey. Dan murid-murid kena tahu, sebenarnya haji yang dibuat oleh Nabi adalah sekali sahaja seumur hidup. Kan? Sekali je. Yang ni lah. Hajjatul Wida. Okey. Kita tengok apa yang penting dalam tajuk dalam Hajjatul Wida ni. Okey. Yang ni. Selama 9 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Madinah. Okey. Dah. 9 tahun dah Rasulullah ni duduk kat Madinah. Baginda tidak berkesempatan menunaikan fardu haji. Okey. Pada tahun berikutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisytiharkan bahawa baginda akan ke Mekah untuk mengerjakan haji. Jadi Nabi buat pengisytiharan kepada sahabat-sahabat bahawasanya tahun ke-10 Hijrah tu, tahun ke-10 Nabi berada di Madinah, Nabi akan mengerjakan haji di mana? Di Mekah juga. Sama je. Haji tu buat di Mekah juga. Okey.
Apabila mengetahui pengisytiharan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ramai orang berkumpul di Madinah untuk mengerjakan haji bersama-sama dengan baginda. Okey, kita akan tengok ramai mana. Memang ramai. Okey. Okey, boleh belik muka surat 49. Maknimah besarkan sikit-sikit. Yang nombor 2 dulu. Okey, kita tengok bila ni tarikh Hajatul Wida' ni berlaku, iaitu pada 25 Zulkaidah tahun 10 Hijrah. Okey, 25 Zulkaidah tahun 10 Hijrah. Okey, ni hujung-hujung Zulkaidah dah ni. Kan kita panggil bulan haji bulan Zulhijjah, bulan seterusnya. Yang ni persediaan dia lah. Okey, sebab tu kalau kita tengok orang pergi mengerjakan haji, nenek-nenek kita ke apa, akan pergi awal. Lebih awal kan. Bukannya hari raya haji tu baru pergi. Tapi sebelum daripada tu lagi. Okey. Yang ni pada 25 Zulkaidah tahun 10 Hijrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama-sama dengan inilah yang mukadimah kata ramai tadi, 90,000. 90,000 umat Islam menuju ke Mekah dengan satu tujuan, iaitu untuk mengerjakan haji. Okey. Ibadah haji ini lebih dikenali dengan nama Hajjatul Wida', yang bermaksud haji perpisahan atau haji selamat tinggal. Yang ni Nabi mengerjakan haji sekali sahaja dan dinamakan haji tersebut yang Nabi sertai itu adalah Hajjatul Wida'. Kerana itulah maksudnya haji perpisahan ataupun haji selamat tinggal yang Nabi buat. Kan? Okey, seterusnya nombor 3 muka surat 49 juga. Setibanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Arafah. Okey, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil kesempatan untuk berkhutbah, memberitahu kepada umat Islam tentang apa? Tentang isi-isi khutbah dia adalah ni secara umum lah. Kejap lagi mukadimah akan cerita satu-satu apa yang Nabi cerita dalam khutbah tu. Secara umumnya adalah berkenaan dengan akhlak, tentang akhlak, hukum dan juga hubungan antara umat Islam. Pada ketika ini juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu, iaitu Al-Quran, ayat Al-Quran yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Iaitu surah Al-Ma'idah ayat 3. Maksudnya, pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kamu agama kamu. Nabi kata hari ini ni maksudnya hari Nabi berucap dekat Hajjatul Wida' tu sebenarnya adalah hari dah sempurna dah bagi kamu agama kamu. Maksudnya Nabi cerita semua dah tentang agama, kan? Lengkap dah Nabi cerita ni tentang agama, dan telah aku cukupkan kepada kamu nikmatku dan aku telah redha Islam ini menjadi agama bagimu. Sempurna dah apa yang Nabi cakap. Kalau tak jumpa dalam Al-Quran tu, maksudnya mungkin benda tu ada juga persamaan dalam Al-Quran yang kita kena cari, sama macam yang Mu'alimah pernah cakap dulu, iaitu tentang dadah kan. Memang tak cerita dalam Al-Quran tentang atau hadis tentang dadah, tapi dia menyamai arak. Jadi maksudnya ada semua dah insya-Allah, kecuali mungkin urusan dunia lah yang maksudnya yang kita kena kaji, yang tu kena kaji semula tu, yang tu tak ada di dalam Al-Quran. Tapi yang tu pun maksudnya mesti diuruskan oleh orang yang pakar juga. Okey. Seterusnya muka surat 50. Okey, yang ni isi, yang ni lah yang lebih khususnya isi khutbah perpisahan. Okey, amanah terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disampaikan melalui khutbah baginda semasa di Arafah, bukan Urfah ni dia, Arafah. Okey, tempatnya nama Arafah. Nanti kalau awak pergi haji, nanti awak tahulah Arafah ni tempat berkumpul. Antara isi khutbah baginda ialah
Okey, pertama, mukadimah gariskan riba, iaitu tidak mengamalkan riba di dalam jual beli, kan? Tidak mengamalkan riba. Okey. Menunaikan amanah kepada yang berhak. Okey, menunaikan amanah ni tanggungjawablah kepada yang berhak. Amanah sebagai apa tu? Ibu bapa, sebagai murid, sebagai pekerja, semualah. Menunaikan amanah kepada yang berhak menerima amanah tu. Bersikap baik terhadap wanita. Okey, bersikap baik terhadap wanita. Menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai panduan hidup. Menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah. Menjaga agama daripada tipu daya syaitan. Menganggap setiap orang Islam adalah bersaudara. Ni yang dia cakap hubungan sesama manusia tu kan. Okey, dan tidak menuntut bela di atas kematian seseorang. Okey. Yang ni, yang ni lah yang akan jadi latihan kita pada hari ini. Mukadimah nak awak salin sahaja. Cuma salinnya sambil kita hafal. Salin dalam bentuk macam ni. Okey. Tulis, yang ni awak warnakanlah sikit kan ataupun lorekkan. Tapi bagi nampak juga tulisan. Isi khutbah perpisahan. Kemudian salin yang berapa? 7 perkara tadi tu kan. Okey. Yang ni mukadimah buat kotak 5 sahaja. Tapi awak buat kotak 7 dah. 7. Tulis semua isi khutbah perpisahan tu. Pendek je kan. Salin sahaja hari ni. Latihan hari ni salin sahaja. Okey. Salin sambil hafal dah. Okey. Seterusnya, reaksi sahabat. Respon sahabat. Sahabat rasa macam mana bila dengar khutbah Nabi tu? Nabi dalam khutbah tu Nabi tak cakap tahun depan Nabi mati ke. Nabi tak cakap. Tapi reaksi sahabatnya secara umumnya para sahabat merasa hiba sebablah sayu je rasa dengar apabila mendengar khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam ada sesuatu, macam Nabi kata Nabi dah sempurna. Maksudnya tugas Nabi dah selesai lah, agama ni dah sempurna kan. Okey. Ada yang faham macam tu lah, merasa hiba ataupun sayu atau sebab dengar ucapan Nabi, khutbah Nabi. Namun demikian, terdapat juga para sahabat yang mungkin dia tak sedar ada kesayuan dalam ucapan Nabi tu. Tapi betul juga, dia bergembira kerana agama Islam yang mereka anuti itu telah sempurna disampaikan oleh Nabi. Jadi dia gembira. Cuma dia mungkin tak sedar lah yang mungkin bila Nabi kata tugas Nabi dah selesai dan Nabi juga adalah seorang manusia, tu menandakan Nabi dah dekat dengan kewafatannya kan. Okey, yang ni sebaliknya Umar bin Al-Khattab telah menangis kerana beliau dapat merasai bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan wafat kan. Walaupun Umar ni garang tapi Umar ni dia lembut hatilah untuk yang ni kan. Kalau nanti bila kita belajar tentang detik-detik kematian Nabi, nanti kita boleh tengok macam mana Umar yang garang ni dia boleh jadi maksudnya kita akan tengok kelembutan hati Umar bin Al-Khattab ni. Okey. Jadi setakat tu dululah apa yang kita belajar untuk sirah tahun 5 hari ini. Mukadimah jemput sangat semua masuk Google Meet untuk kita sama-sama baca semula dan terutamanya untuk menambah baik jawi kita. Dan ada cerita-cerita yang mungkin mukadimah akan cerita secara lebihlah sikit dalam Google Meet kan. Okey, syukran jazilan. Ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.